Assalamualaikum dan selamat malam pada semua yang sudi lagi singgah ke channel saya Misteri Seram Malaysia. Okey, untuk malam ni kita akan ceritakan tentang kisah pemandu lori lah. Kat sini ada beberapa kisah lah yang saya akan ceritakan. Jadi tanpa banyak buang masa, kita mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Aku bekerja sebagai pemandu lori dan kadang-kadang aku akan outstation ke negeri lain. Dan aku dah berkahwin dan mempunyai seorang anak. Jadi dia ni seorang pemandu lori dan dah berkahwin, ada seorang anak. Satu hari aku ditugaskan untuk menghantar barang-barang ke Rantau Panjang, Kelantan. Jauh tu. Aku agak teruja kerana belum pernah sampai ke sana. Makanan orang Kelantan mesti sedap-sedap belaka kan. Aku kena bertolak malam supaya sampai awal di sana. Isteri dan anak peneman setia jikalau aku outstation. Kami akan bersembang dan bergurau senda satu sama lain untuk mengelakkan mengantuk. Tapi kali ini anak aku tinggalkan bersama adik ipar kerana perjalanan ke Kelantan agak jauh. Lebih baik dia bermain bersama sepupu sepapat, lebih menyeronokkan. Kami bertolak dalam pukul 9 malam. Dengan lafaz bismillah, aku memandu lori menuju ke sana. Sepanjang perjalanan, sepenuhnya berjalan dengan lancar. Kami menggunakan aplikasi Waze sebagai petunjuk arah. Sampai sahaja di Gua Musang, Waze menunjukkan arah untuk menuju ke Jalan Jelawang, Gua Musang. Jalan yang makin lama makin gelap dan sunyi membuatkan kami terdiam. Tidak ada banyak kenderaan yang lalu lalang di jalan tersebut dan secara tiba-tiba sebuah kereta pacuan 4 roda Ford Ranger berwarna biru memotong kami secara laju. Aku terkejut dan segera bertanya kepada isteriku jika dia nampak apa yang aku nampak. Dia nampak kereta tersebut tetapi dia tidak nampak apa yang menumpang. Dia menjeling dan menunjukkan isyarat diam. Jangan tegur, katanya. Aku faham dia takut. Aku meneruskan pemanduan dan tibalah kami di jambatan Pulau Stelu atau orang selalu panggil Jambatan Putus. Isteri aku pula terkejut dengan keadaan jambatan yang mengerikan. Sangat hampir dengan sungai, tiada penghadang kiri, kanan dan tidak tahu sama ada lori boleh melintas atau tidak. Dia mengajak aku berpatah balik, tetapi aku yakin lori aku boleh melalui jambatan tersebut. Tak apa yang, kita jalan je pelan-pelan, tak boleh nak patah balik, jalan sempit. Aku cuba menenangkan dia. Yelah, isteri kan biasalah. Kadang-kadang memanglah tempat-tempat gelap macam tu, kalau isteri saya dah habis segala doa dia baca lah. Jadi dia mengangguk tanda faham. Tayar lori aku mula berputar perlahan di atas jambatan besi. Kelihatan arus derai sungai membuatkan kami bertambah berdebar. Tiba-tiba separuh perjalanan terdengar bunyi besi berlaga. Isteriku mengucap panjang, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Tidak cuba panik dan aku menekan lagi pedal minyak dan akhirnya kami berjaya melintasi jambatan tersebut. Belum sempat kami menarik nafas lega, tiba-tiba lori aku terasa berat yang amat sangat. Aku cuba mengawal agar tidak memati enjin. Aku melihat isteriku, dia juga mula perasan. Dia membejam mata sambil membaca surah-surah yang dia tahu. Samalah tu. Aku masih cuba mengawal lori. Aku fikir kalau lori ni mati enjinnya, mungkin sampai pagi kami di tempat seram ini. Lori dah boleh dikawal sedikit ringan berbanding tadi. Aku menekan pedal minyak dan dalam 500 meter aku terjumpa semula kereta Ford Ranger yang memotong lori aku tadi.
Terlihat dua orang perempuan melambai-lambai di dalam kereta dengan menggunakan lampu telefon di tangan. Isteriku kasihan dan ingin menghulurkan bantuan. Aku juga mahu menolong, tapi benda yang menumpang yang aku nampak awal tadi masih ada lagi duduk atas bonet kereta belakang. Aku turun, tapi teragak-agak kaki aku bagaikan terkunci. Benda tu hanya menundukkan kepala ke bawah dengan rambutnya yang panjang mengurai. Kemudian tuan punya kereta, aku gelarkan Mr. F, keluar dari kereta, datang kepada kami. Kami bersalaman. Assalamualaikum bang. Tolong bang, kereta kami tiba-tiba rosak. Waalaikumsalam. Rosak apa babe kereta? Dah lah, tiba-tiba tak boleh masuk gear. Tapi enjin hidup lagi. Nak tanyalah, abang ada nampak tak apa-apa kat belakang bonet kereta abang tu? Tak nampak apa-apa pun. Ada apa bang? Tak apa. Abang masuk balik dalam kereta. Abang baca ayat kursi dengan beberapa surah ni. Nanti saya datang. Mr. F dalam keadaan terpinga-pinga pergi masuk ke kereta dan aku memandang isteri aku. Aku beritahu yang benda tu masih ada. Dia mengecilkan mata dan memerhati, tapi tak nampak apa-apa. Tak lama selepas itu, barulah benda tu menghilang. Aku pergi ke Mr. F dan memeriksa gearnya. Betul, dah tak berfungsi lagi. Dia mengambil tali dari bonet dan meminta aku menarik keretanya, tapi aku menolak kerana tali tersebut tidak cukup kuat. Aku geledah lori dan Alhamdulillah ada tali yang kuat dan lebar boleh digunakan untuk menarik kereta. Kalau tidak, mungkin mereka semua terpaksa memalam di situ sehingga pagi. Aku pun memulakan perjalanan dengan lafaz Bismillah. Aku tahu malam ini akan jadi malam yang sangat panjang. Sebaik sahaja lori aku mula berjalan, lori aku terasa berat sekali, bagaikan menarik sebuah lagi lori, tapi aku gagahkan juga. Aku lihat ada rumah di kiri kanan jalan, tapi tiada seorang pun manusia pun di luar. Mungkin mereka tidur awal. Jalan menjadi semakin gelap. Kami semakin mengantuk, tapi kami tidak boleh tidur dalam keadaan begini. Pasti ada lagi ujian-ujian yang mendatang. Oleh kerana tali yang digunakan tidak berapa panjang, demi keselamatan setiap kali turun bukit, aku akan beritahu Mr. F untuk meluncur turun dengan harapan kereta beliau kembali pulih seperti biasa. Tapi tidak, memang rosak habis. Munjur, enjin masih boleh hidup. Entah kali yang keberapa selepas aku menolak Mr. F turun bukit, betul-betul selepas aku tutup pintu lori, ada sebiji batu kecil yang keluar dari kanan jalan bergolek ke kiri jalan dan hilang. Aku dan isteri memandang antara satu sama lain. Kiri dan kanan jalan tiada rumah, hanya hutan dan kabut semata-mata. Tak mungkin manusia kerana waktu itu jam menunjukkan pukul 3 pagi. Aku dah bertanya dengan kawanku yang arif dalam hal-hal begini. Dia kata itu mungkin pocong tapi belum jelma sepenuhnya. Tak dapat nak bayangkan apa yang jadi kalau dia menjelma. Aku meneruskan perjalanan. Muka isteriku jadi pucat. Mungkin ini pengalaman pertama dia lalui benda-benda begini. Maaf, si isteri tak sangka perjalanan kita jadi begini. Aku teruskan perjalanan selepas mengikat semula kereta Mr. F ke lori. Perjalanan jadi lama dan aku menjadi bosan. Aku membuka tingkap untuk hirup udara malam sambil menghisap rokok. Tiba-tiba ada jemaah langsui lalu di tepi lori. Benda itu tidak memandang aku, tapi dia terbang seiringan dengan lori. Aku cepat-cepat menutup tingkap dan mengarahkan isteri aku pandang ke depan. Dia faham dan menuruti saja. Kami melalui beberapa jambatan kecil dan aku tak pasti jambatan mana. Aku ternampak beberapa orang remaja lepak-lepak di tepi jambatan. Muka mereka semua keheranan memandang kami. Tapi aku pasti mereka manusia kerana selepas itu lori aku jadi ringan seringan-ringannya. Aku tak perlu membuka ikatan kereta Mr. F dan kami teruskan perjalanan ke Bandar Jeli.
Talian telefon juga sudah ada. Mr. F sudah menelefon saudara mara dan meminta kami menghantar mereka ke stesen minyak Shell Bandar Jadi. Keluar saja dari situ, kami terus menuju ke stesen minyak dan ramai saudara mara Mr. F telah menunggu. Mereka amat risau kerana langsung tidak dapat menghubungi mereka sejak malam tadi. Salah seorang saudara Mr. F memberitahu bahawa tempat yang kami lalu memang keras dan dia telah berpesan kepada Mr. F agar mengikut jalan alternatif lain, tapi oleh kerana Mr. F juga gunakan Waze, maka dia juga melalui jalan tersebut. Aku sempat bertanya jika mereka ada melalui apa-apa pengalaman. Mereka berkata, sebelum jambatan, mereka bertemu dengan seorang pakcik tua menunggang motor dan bertanya tentang arah jalan, tetapi kami suami isteri tidak nampak pun pakcik yang dikatakan. Mereka juga semua terdiam. Mr. F juga berkata isterinya tiba-tiba muntah di tepi jalan dan mungkin itulah penyebabnya. Aku tidak pasti kerana aku tidak begitu arif dalam hal-hal begini. Mereka mengucapkan terima kasih dan memberikan kami makanan dan minuman. Aku lega kerana berjaya keluar dari situ dalam pukul 5 pagi. Kami sempat tidur beberapa jam sahaja sebelum menyambung semula perjalanan ke Rantau Panjang. Petugas di stesen minyak tersebut juga memberitahu bahawa jarang ada kenderaan yang keluar dari situ, terutama pada waktu malam. Aku jadikan ini sebagai pengalaman yang sangat bernilai dan tak boleh dilupakan. Alhamdulillah, jambatan putus dah digantikan dengan jambatan baru yang lebih tinggi dan kukuh. Sepanjang perjalanan, kami tak putus-putus berdoa membaca surah-surah Al-Quran agar perjalanan kami selamat. Jadi yang cerita yang ini cerita berkenaan dengan satu brother ni yang outstation bawa lori lah dengan isteri dia. Dia bawa isteri dia. Biasalah kalau dia mesti ada peneman kan. Jadi bila dia bawa tu, dia melalui satu pengalaman yang agak menyeramkan lah. Jadi macam mana anda rasa dengan cerita ni? Kalau ada komen-komen ataupun cerita yang menarik tentang driver lori, mungkin boleh share dengan saya lah. Nanti saya bagikan link untuk share pada saya. Jadi okey, saya akan sambung untuk cerita yang kedua. Jadi tanpa melengah masa, mari kita sambung untuk cerita yang kedua. Okey, kita sambung dengan kisah yang kedua. Okey, kisahnya macam ni. Setahun yang lepas, aku pindah rumah dari Pahang ke Kuala Lumpur ikut suami aku. Kisah ni daripada seorang perempuan lah ya. Dia menceritakan yang dia berpindah rumah ikut suami dia. Jadi okey, suami aku sewa lori dengan kawan dia. Aku gelarkan Mi lah ya nama dia. Nama kawan dia yang bawa lori tu Mi. Jadi aku, suami dan Mi bertolak dari Kuala Lumpur dah petang waktu tu. Naik lori je senang kan. Dari mula bergerak tu aku dah pelik dah. Kenapa lah ni si Mi ni bawa lori ni perlahan sangat kan, padahal lori kosong je. Tapi aku diam je lah, takkan nak cakap banyak-banyak kan. Ikutkan je lah, sebab orang tu yang driver, kalau nak laju bawa lah sendiri kata dia kan. Okey, tapi aku diam je lah. Sampai rumah aku dah malam, bongkar barang semua. Suami ajak pergi makan dulu sebelum gerak balik ke Kuala Lumpur. Dah siap makan tu, dalam perjalanan balik kita orang lalu jalan lama Pentung Genting Sempah. Ni jalan ni seram gak ni, gelap ni. Dekat sini dah seram sikit. Sebelum sampai Genting Sempah, kat tepi jalan yang ada tokong Cina yang yang kecil tepi lereng bukit. Lepas je lalu kat tokong ni, aku nampak Mi main lampu tinggi rendah. Yang high beam, ni lah dia tekan high beam macam tu lah kan.
bagi macam warning. Bila sampai selekoh je, Mi pasang lampu tinggi. Lepas selekoh lampu rendah. 2 ke 3 kali dia buat macam tu. Aku mula fikir orang bawa lori memang macam ni ke? Atau dia ada nampak sesuatu? Aku pandang suami yang duduk dekat tengah. Tengok dia pejam mata macam tidur. Aku pandang Mi pula. Tiba dia tanya aku, nampak tak? Aku tanya balik, nampak apa? Lepas tu dia cakap, punyalah jelas benda tu terbang dari bawah ke atas, pakai baju putih, rambut menggerbang, takkan tak nampak? Aku pun cakap, betul tak nampak. Lagipun aku bukan jenis hijab terbuka. Kalau jenis hijab terbuka ni memang senang nampak kan. Tapi ni jenis biasa lah. Macam kita biasa memang tak adalah nampak sangat benda-benda macam ni. Memang susah nampak benda macam tu. Aku tanya lagi, yang main lampu tadi ke sebab benda tu ke? Dia kata je lah, sampai 2-3 kali keluar tiba-tiba suami aku menyampuk. Kata kawasan ni memang ada benda tu, kawasan dia kan. Suami pun ceritalah, dia beberapa kali nampak benda tu masa ulang-alik jumpa aku. Sebab dia biasa balik malam, selalu dekat tepi highway kawasan rumah orang asli tu. Dia nampak orang berdiri sambil lambai tangan, tapi kepala tak ada. Lagipun tengah malam, siapalah nak duduk kat situ dalam gelap. Buat tak tahu je lah. Bila nampak, suami aku cakap, memandangkan Mi ni bawa lori, dia kata memang selalulah nampak benda tu. Mi pun buka cerita, dia suka cuba jalan baru. Kalau hantar barang jauh, walaupun hantar barang tempat sama, tapi suka ikut jalan yang berbeza. Satu hari tu Mi balik dari Johor, lalu jalan Negeri Sembilan. Mi kata jalan tu lagi teruk dari jalan Bukit Tangga selekoh dia. Tapi dia tak tahu kat mana. Dia bawa lori seorang je, tak ada teman. Masa tu dah nak masuk tengah malam. Sampai dekat satu selekoh ni, dia nampak 2 orang budak pakai baju kurung tengah main tepi jalan. Mula Mi buat tak tahu je, tapi sampai satu lagi selekoh, nampak lagi budak tu makin jelas. Sampai selekoh ketiga, nampak lagi budak yang sama main kat tepi jalan tu dengan baju kurung yang sama, semualah sama. Jadi lepas tu budak tu pandang je Mi yang tengah bawa lori ni. Masa tu barulah Mi fikir tu bukan orang. Siapalah nak bagi budak perempuan main tepi jalan tengah-tengah malam macam tu. Jadi bila lepas sedar yang tu bukan orang, tiba-tiba Mi rasa badan dia jadi keras. Tak boleh nak pijak brek, susah nak kawal lori. Dah lah tepi tu gaung, tak ada orang lalu pula kawasan tu. Masa tu Mi fikir dah nak mati dah. Astagfirullahaladzim macam tu lah. Tak pernah sampai menangis bila jumpa benda tu. Tapi kali ini dia kata air mata sampai tak berhenti keluar. Punyalah takut. Dia cuba kawal lori, tekan kaki dia guna tangan untuk menekan brek lori. Punyalah takut masa tu. Boleh ke tekan kaki guna tangan? Tak pastilah saya. Punyalah takut masa tu. Badan keras, tak boleh gerak. Baca surah apa yang dia ingat. Tak lama lepas tu barulah badan dia rasa jadi normal balik. Tak lama lepas badan dia dah okey, dia nampak gerai orang jual lemang tengah hutan macam tu. Tak fikir panjang, dia pun berhenti nak pergi minum kat gerai tu. Pakcik gerai tu tanya, nak ke mana? Dah lewat macam ni, orang tak lalu dah jalan ni. Dah ramai yang jatuh ke gaung, yang tak jumpa pun ada. Pakcik tu sambung lagi, kata Mi. Dia kata Mi ni bertuah sebab terselamat. Ramai yang terbabas ke gaung bila lalu jalan tu. Selepas Mi minum dekat gerai pakcik tu lah, baru dia terfikir, gerai tadi betul ke wujud? Siapa yang buat gerai tengah-tengah hutan? Jadi dah lah tak ada orang kawasan tu. Orang pun jarang lalu. Mi kata taubat dah, tak nak lalu jalan tu. Serik rasa. Misteri gerai tu sampai ke sudah tak tahu. Dah habis cerita tu, dia pun cakap, laju pula lori ni gerak.
Tadi masa datang punyalah berat rasa, slow nak mampus gerak, tekan minyak pun tak jalan. Kesimpulannya, bukan aku je rasa lori tu slow. Awal tadi driver dia pun rasa pelik. Jadi sekianlah kisah yang nombor 2 ni. Jadi saya cuba cari lagi satu kisah. Kalau boleh kita dapatkan 3 kisah untuk malam ni ya. Tengok kalau ada kisah yang menarik. Okey, untuk cerita yang ketiga, saya jumpa satu cerita kisah yang bertajuk Polis Misteri. Okey, kita mulakan. Kehidupan sebagai pasangan suami isteri yang hidup berjauhan memang memerlukan pengorbanan. Begitulah juga dengan aku. Aku mendirikan rumah tangga pada 2008 dengan seorang guru. Isteriku mengajar di sebuah sekolah perempuan di Penang, manakala aku bekerja di Lumut sebagai pasukan keselamatan. Berjauhan sering membuatkan aku menghitung hari setiap minggu untuk pulang ke Penang berjumpa insan tersayang. Biasa kalau macam ni, orang yang betul-betul tabah ni kan boleh duduk jauh dengan orang yang tersayang. Jadi biarlah dari Isnin sampai Khamis aku bekerja 24 jam pun tidak mengapa, asalkan hari Minggu aku tidak terikat dengan jadual bekerja. Pernah aku sanggup membayar rakan-rakan kerja 2 kali ganda bagi memangku tugasku sekiranya aku perlu bekerja di hari Minggu. Aku membuat perjalanan dengan kereta dan kadang-kadang menaiki motosikal. Keretaku pada masa itu hanyalah Wajar 1.6. Cukuplah pada waktu itu sebagai pasangan yang di awal perkahwinan. Motor pula hanyalah skuter Modenas Elite 150. Aku sering berulang-alik menggunakan laluan dalam tidak melalui tol kerana aku sering bertolak selepas kerja, di mana kadang-kadang badan aku selalu letih bekerja dan bersukan. Aku lebih suka memandu dalam keadaan tingkap terbuka dan melalui kawasan-kawasan kampung kerana persekitaran begini amat membantu aku daripada mengantuk ketika memandu. Perjalananku dalam keadaan santai. Masa diambil sekitar 2 jam setengah perjalanan. Lazimnya aku bertolak dari tempat kerja jam 6 atau 6:30 petang. Pengalamanku bertemu dengan seorang polis misteri di sekitar daerah Parit Bunta, Perak tidak dapat kulupakan. Padaku, dia adalah makhluk yang menzahirkan diri, mungkin kerana bagi mengingatkan kita tentang wujudnya makhluk-makhluk sedemikian di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jam 6.45 petang, Jumaat tahun 2009. Aku bergegas membersihkan diri selepas intensif training kerana mempersiapkan diri menjelang kejohanan antara badan beruniform yang akan tiba tidak lama lagi. Dari jam 2 petang, latihan bermula lagi. Kepala aku asyik menjeling jam di dinding. Bilalah coach nak tamatkan latihan? Tapi aku sedar dalam masa ini training adalah 2 kali ganda dari selalu kerana bagi memastikan aku benar-benar bersedia untuk bertarung. Juara yang aku sandang sejak 2 tahun berturut-turut membuatkan aku sering diberi perhatian lebih. Jam 6.10 petang, kami dilepaskan pulang. Aku terus berlari pecut seolah-olah dikejar seekor harimau. Setelah membersihkan diri dan solat asar, jarum telah pun mencecah pukul 7.30 petang. Dalam suasana bujang yang berkongsi bilik air ini, fahamlah, ada yang memerun, ada yang menyanyi dalam bilik air, ada yang memasuk. Sakit hati bila memikirkan sedangkan kita nak cepat. Bagi kurang lebih 10 minit nak maghrib, aku membuat keputusan apa salahnya aku solat maghrib dahulu baru bergerak kerana tiada beza awal 10 minit dengan masa yang perlu aku ambil untuk berhenti juga nanti bagi melaksanaikan tuntutan agama itu.
Selesai berdoa ala kadar dan mengemas katil, aku terus mencapai kunci dan menuju ke kereta. Satu pesanan ringkas SMS dihantar kepada isteri yang tersayang supaya mendoakan keselamatanku dalam perjalanan. Wajar 1.6 auto aku meluncur laju tepat jam 8 malam. Pemanduan malam itu tidak seperti malam-malam minggu sebelumnya, kerana kebetulan hari minggu waktu itu adalah long weekend. Banyak kenderaan menyusuri di jalan segari pantai Remis Taiping. Mungkin ramai yang bercuti panjang. Aku membuka siaran radio bagi menghilangkan kebosanan. Jam lebih kurang pukul 9.20 malam, aku melewati tol Kemunting. Pada awalnya, aku memang ingin masuk ikut susur tol dan melalui highway. Tetapi entah mengapa malam itu hati kecilku membisikkan supaya menggunakan jalan dalam. Fikiranku, mungkin highway pun banyak kereta kerana maklumlah, minggu itu adalah waktu cuti yang panjang. 9.30 malam, aku berhenti di salah sebuah surau bagi menunaikan solat Isyak. Pada pukul 9.40 malam, aku meneruskan perjalanan. Bermula perjalananku dari surau sebentar tadi, dah ada keanehan yang dapat dirasakan. Sebelum berhenti solat, agak banyak juga kenderaan yang menggunakan jalan yang aku lalui dari kedua-dua arah. Namun pada waktu itu, jalan lengang kerana tiada langsung kenderaan yang dah lalu. Dahlah keadaan jalan sepanjang laluan gelap kerana waktu itu lampu jalan pun berjarak 2 ke 3 kilometer setiap satu. Tambahan pula, semasa aku hendak meneruskan perjalanan tadi, hujan gerimis halus jatuh menyembah bumi. Alhamdulillah, nikmat Allah bagi menjejukkan bumi. Aku menutup tingkap dan membiarkan terbuka sedikit bagi membiarkan aliran angin masuk ke dalam kereta. Keadaan malam itu sungguh sejuk kerana kehadiran titis-titis gerimis. Waktu tu 10.05 hingga 10.30 malam. Melewati daerah Parit Bunda di sebuah kawasan kilang yang kebanyakannya adalah warga asing. Dari kejauhan, aku lihat satu cahaya kecil yang menyuluh berkali-kali, sayup-sayup dari kejauhan. Cahaya itu lagaknya seperti seorang penguat kuasa yang melakukan sekatan jalan raya. Tetapi tidak pula aku melihat amaran biru merah atau lampu tambahan bagi pos sementara yang dibina bagi tujuan operasi. Lampu kenderaan kerajaan pun tiada. Mungkin ada kecelakaan kecil atau musibah penduduk sekitar sini dan yang lain membantu. Oleh kerana keadaan jalan lengang dan keadaan jalan yang basah walaupun hanya gerimis, aku memperlahankan kenderaan. Sesampainya pada cahaya lampu itu, jarak lebih kurang 100 meter, ternyata lampu ianya adalah lampu suluh bersaiz kecil yang dihalakan oleh seorang anggota polis. Aku mematikan lampu utama kerana aku telah dilatih di pasukanku mematikan lampu bagi mengelakkan silau pada anggota yang bertugas untuk memeriksa kenderaan dan menghidupkan lampu kabin serta membuka tingkap. Setibanya aku di tempat pemeriksaan, kelihatan hanya seorang sahaja anggota yang ada. Dalam keadaan mata aku disuluh oleh cahaya lampu seluruh anggota tersebut, sama-sama aku melihat seolah-olah anggota tersebut memakai uniform yang lengkap, beret, tetapi terdapat kesan-kesan koyakan halus seolah-olah kesan cala yang mencarikan benang-benang uniformnya. Compang-camping dan basah kuyup. Mukanya tidak dapat dicam kerana cahaya dihala tepat ke mataku. Aku lantas memberi sapaan hormat. Assalamualaikum dan selamat petang, cik. Tetapi tidak jawab oleh beliau. Anggota tersebut hanya diam dan tidak berkata apa-apa dan hanya menyuluh lampu ke mukaku. Aku pun bertanya, "Ya, cik, ada apa?" Namun dia masih lagi diam. Ku pandang hadapan dan cermin sisi, kelihatan jalan lengang. Tiada langsung kenderaan. Yang ada hanyalah keretaku. Aku mula berfikir yang bukan-bukan kerana mungkinkah ini manusia yang menyamar sebagai anggota polis yang berniat jahat. Aku terus mempersiapkan diri bagi menghadapi segala kemungkinan yang akan berlaku.
Prinsip aku pantang mengalah, teruskan melawan sedaya upaya. Jika musuh yang datang ingin menyakiti aku, berdarahlah dia, berdarahlah aku. Patahlah dia, patahlah aku. Matilah dia, penumbukku telah ku kepal erat-erat. Dalam keadaan 10 saat yang sepi ini, aku bertanya buat kali terakhir, "Encik, ada apa ya? Kenapa tahan saya? Kenapa encik seorang saja? Encik ni anggota betul ke?" Dia masih lagi membisu dan terus menyuluh ke mukaku. Bagi kali yang ketiga semasa aku baru sahaja hendak melontarkan pertanyaan penghabisan, dia menyuluh cahaya lampu itu ke bawah dan terus kembali ke muka aku. Sekilas aku melihat muka anggota tersebut seperti baru lepas kemalangan, penuh luka-luka dan terdapat darah mengalir dari kepalanya. Mukanya keputih-putihan, pucat, tidak seperti kulit manusia biasa. Patutlah, kelihatan uniformnya seperti copan jamping dan comot. Aku segera kendurkan penumbuk aku dan bertanya kepadanya, "Encik ni aksiden ke?" Masa tu baru beliau menjawab, "Ya encik, saya sedang mengenapasi kenderaan yang melanggar saya. Saya pun taklah teruk mana. Tak apa, encik boleh jalan. Kenderaan balai sedang dalam perjalanan." Aku pun membalas, "Baik cik, terima kasih." Aku pun meneruskan perjalanan. Kelihatan hujan telah semakin lebat hingga jalan kelihatan amat gelap. Aku menghidupkan penghawa dingin dan menutup tingkap. Mujur semasa pemeriksaan, hujan tidak selebat ini. Boleh basah juga jika membuka tingkap untuk pemeriksaan anggota polis tadi. Fikirku menerawang jauh memikirkan insiden sebentar tadi. Kenapa aku tidak menawarkan saja pertolongan kepadanya untuk sekurang-kurangnya dibawa ke hospital? Mungkin aku berfikiran tak elok pada awalnya sehingga lupa nak bersangka baik dan memberi pertolongan pula. Aku cepat-cepat istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Pada pukul 10.40 malam, kelihatan hujan semakin lebat. Jarak penglihatan pula terhad ke 30-40 meter. Aku masih meneruskan perjalanan pemanduan macam biasa. Dalam jarak lebih kurang 5 minit perjalanan di satu kawasan, sepi kedai-kedai makan kampung dan rumah-rumah. Sekali lagi di kejauhan aku melihat cahaya yang sama seperti anggota polis yang menahan aku sebentar tadi. Keadaan masa itu masih lengang, tiada kenderaan. Oleh kerana jarak penglihatan yang pendek, aku tidak dapat mengagak cahaya apakah sebenarnya itu. Aku menyalakan lampu tinggi dalam jarak keupayaan penglihatanku, dan bantuan lampu tinggi kereta dengan jelas terlihat anggota polis tidak berpakaian sama berada di hadapanku, berlakuan menyuluh seperti tadi. Kelihatan sebelah tangan kanan melonggang lampu dan sebelah kiri seperti menahan sesuatu di bahagian perut. Pada masa itu terus terlintas di fikiranku, ini sudah pasti ada yang ingin mengujiku. Kerana adalah mustahil orang yang sama boleh berada di dua tempat berbeza pada masa yang singkat. Mendekati sahaja anggota tersebut membenarkan telahanku dengan bantuan cahaya lampu tinggi. Kelihatan kulit pipinya yang tersiat dengan beret masih di kepala. Pakaiannya corak-carik dan kelihatan tangan sebelah kirinya menahan untayan usus yang keluar melalui luka perut di sebelah kiri. Aku memperlahankan kenderaan kerana aku sedar pada waktu ini ramai pemandu akan takut dan melajukan kenderaan, lalu berlakulah kemalangan. Melewati sahaja makhluk itu, kelakuannya masih tidak berubah, masih menyuluh mukaku. Aku memandangnya tetapi tidak dapat melihat kerana cahaya dari lampu suluh menghalang penglihatanku. Melepasi makhluk itu, alhamdulillah tiada apa yang mengganggu perjalananku. Anehnya, 5 minit perjalanan kelihatan kereta masih sibuk di jalan-jalan dalam sehingga hingga ke juru, dan hujan pula berhenti beransur. Aku memasuki susur masuk highway juru dan seterusnya ke jambatan Pulau Pinang pada jam 11 malam.
Sampai di rumah, perkara ini tidak aku ceritakan pada isteriku sekalipun sehingga ke hari ini kisah ini ditulis. 6.30 petang, Sabtu tahun 2009, berita terkini TV3. Seorang anggota polis mati semasa melakukan sekatan jalan raya semasa rondaan bermotosikal di Parit Buntar. Jadi tamatlah kisah kita untuk konten saya yang kali ini, kisah seram Malaysia untuk kali ini. Harap pada yang sudi mendengar, sudilah komen, bagilah komen-komen yang yang boleh membantu saya untuk upgrade, untuk mempertingkatkan mutu untuk penceritaan saya. Jadi pada yang belum subscribe, sudi-sudilah subscribe pada channel saya, bantulah sikit untuk saya lagi rasa lebih bersemangat. Jadi minta maaf, saya pun macam tak berapa sihat, hidung pun rasa tersumbat macam tu. Jadi terima kasih dan Assalamualaikum